Salam sejahtera, murid-murid. Selamat berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar bab 8, penduduk di Malaysia. Pada akhir bab ini, murid-murid akan dapat menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia dan juga membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Tahukah murid-murid apa maksudnya taburan penduduk? Taburan penduduk merujuk kepada sebaran penduduk di sesuatu kawasan atau di sesebuah negara. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2016 adalah seramai 31.7 juta orang. Tetapi sekarang telah meningkat sedikit. Taburan penduduk Malaysia adalah tidak sekata. Maksud tidak sekata ialah ia tidak sama di semua tempat. Ada kawasan yang sangat ramai orang, ada kawasan yang kurang orang. Sebab itu, kita boleh bahagikan kepada 3 kategori, yaitu kawasan yang berpenduduk padat, sederhana, dan jarang. Ini adalah cara untuk mengira kepadatan penduduk, yaitu jumlah penduduk bahagi dengan keluasan kawasan dalam kilometer persegi. Lihatlah 3 gambar ini. Adakah perbezaannya? Kawasan padat penduduk adalah kawasan yang melebihi 200 orang bagi sekilometer persegi, yaitu ada lebih daripada 200 orang tinggal dalam satu kawasan yang berkeluasan 1 kilometer persegi. Dan biasanya kawasan yang padat penduduk adalah kawasan yang rata, subur, dan ia sesuai untuk pelbagai kegiatan ekonomi seperti pertanian, perindustrian, perniagaan, dan pelombongan. Contoh kawasan adalah seperti bandar-bandar besar, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam, Kuching, Kota Kinabalu, Ipoh, Alor, dan Johor Bahru. Cuba anda lihat peta Malaysia Timur ini. Kawasan padat penduduk adalah kawasan bandar seperti Kota Kinabalu dan Kuching. Kawasan sederhana adalah pinggir bandar dan kawasan jarang penduduk adalah kawasan pedalaman. Ini adalah satu contoh kawasan yang padat penduduk, yaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baik, kita lihat pula kawasan yang berpenduduk sederhana, yaitu antara 50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Kawasan yang berpenduduk sederhana ini biasanya tertumpu di kawasan pertanian, pesisir pantai, dan bandar kecil. Contoh kawasan adalah seperti Tumpat di Kelantan, Dunggun di Terengganu, dan Felda Tunku di Sabah. Ini adalah satu contoh bandar baharu Kedah yang berpenduduk sederhana padat. Akhir sekali kita lihat pula kawasan yang jarang penduduk. Kawasan yang jarang penduduk adalah kawasan yang kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Dan kawasan ini biasa adalah kawasan yang berhutan tebal, tanah tinggi, bergunung ganan, dan kawasan pedalaman yang kurang pengangkutan, yang tidak ada banyak kedai-kedai, kawasan yang kurang perkhidmatan dan sebagainya. Contoh kawasan adalah Tasik Banding di Perak, Kuala Tahan di Pahang, dan Kapit di Sarawak. Contoh kawasan yang jarang penduduk ialah Kapit, Sarawak. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia ialah faktor fizikal, faktor ekonomi, faktor sosial, dan dasar kerajaan atau governance. Faktor yang pertama ialah faktor fizikal. Terdapat 4 faktor fizikal yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia, iaitu tanah pama, tanah tinggi, pinggir laut, dan saliran. Contohnya dataran Kedah Perlis yang
merupakan kawasan padat penduduk kerana pertanian. Kedua ialah banjaran tahan, iaitu kawasan tanah tinggi yang darjah ketersampaian adalah rendah. Kawasan ini jarang penduduk. Dan pinggir laut iaitu Besut Terengganu adalah kawasan yang sederhana padat penduduk. Dan keempat ialah Sungai Rajang, iaitu kawasan kemudahan perhubungan yang baik. Kawasan ini juga padat penduduk. Faktor yang lain ialah faktor ekonomi. Contohnya ialah pertanian. Pertanian, kawasan seperti ladang kelapa sawit membekalkan pekerjaan kepada pekerja-pekerja dalam ladang kelapa sawit dan juga pekerja-pekerja dalam kilang kelapa sawit. Kedua ialah perindustrian. Perindustrian adalah kilang-kilang yang juga memberi peluang pekerjaan kepada pekerja-pekerja, dan ini merupakan faktor ekonomi yang kedua. Ketiga ialah perikanan, iaitu kawasan yang dekat dengan pinggir pantai yang terdapat ramai nelayan-nelayan, dan perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang utama kepada mereka. Kawasan ini mungkin padat penduduk, mungkin sederhana penduduk. Dan akhir sekali ialah pelombongan. Pelombongan juga merupakan faktor ekonomi, terutamanya kawasan yang dekat dengan kilang-kilang petroleum yang terdapat di pesisir pantai Terengganu dan juga Sabah dan Sarawak. Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk yang ketiga ialah faktor sosial. Faktor sosial terdiri daripada infrastruktur, iaitu kemudahan seperti air dan elektrik, telekomunikasi dan jalan raya dan sebagainya. Kalau infrastruktur adalah baik, kawasan ini akan merupakan kawasan yang padat penduduk. Kalau infrastruktur kurang baik, ia akan mengurangkan penduduk atau menjadikan kawasan itu berpenduduk jarang. Seterusnya ialah pendidikan. Kawasan yang ada kemudahan pendidikan seperti ada universiti, ada sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya akan menyebabkan kawasan itu menjadi tumpuan penduduk. Dan kawasan ini akan berpenduduk lebih padat. Okey. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi taburan penduduk ialah dasar kerajaan atau governance. Pembukaan bandar baharu dapat menarik lebih ramai penduduk berhijrah. So, kalau kerajaan membuka sesuatu tempat sebagai bandar baharu, kawasan itu akan menjadi lebih ramai penduduk. Dan jika kerajaan mewatakkan sesuatu tempat sebagai hutan simpan atau taman negara, kawasan itu akan menjadi kawasan berpenduduk jarang. Akhir sekali ialah pembukaan tanah rancangan. Kalau pembukaan kawasan pertanian melalui rancangan tanah persekutuan Felda, kawasan itu akan menjadi kawasan yang sederhana padat penduduk. Baik, sekarang kita buat sedikit ulang kaji. Adakah anda boleh lengkapkan jadual ini? Baik, kita lihat. Lebih daripada 200 orang bagi sekilometer persegi. Apakah kepadatannya? Padat penduduk, betul. 50 hingga 200 orang bagi sekilometer persegi. Kawasan ini kepadatannya ialah sederhana penduduk. Dan akhir sekali kurang daripada 50 orang bagi sekilometer persegi. Kawasan ini ialah jarang penduduk. Okey. Baik, kita telah sampai ke akhir pelajaran ini. Dan cikgu buat rumusan dengan murid-murid sekalian ya. Faktor yang mempengaruhi taburan penduduk terdiri daripada 4, iaitu faktor fizikal yang terdiri daripada bentuk buka bumi, tanah pama, tanah tinggi, pinggir laut dan saliran. Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi yang termasuk pertanian, pelombongan, perikanan dan perindustrian. Ketiga ialah faktor sosial yang termasuk infrastruktur dan pendidikan. Keempat ialah dasar kerajaan atau governance yang termasuk pembukaan bandar baharu,
pewataan taman negara atau hutan simpan dan tanah rancangan. Baik, sekian, terima kasih. Cikgu harap murid-murid dapat bermanfaat daripada perkongsian cikgu hari ini. Dan kita jumpa di video bab-bab yang lain nanti ya. Bye!